رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Maka segala surah yang tersebut itu, jika imam atau orang sembahyang sendirinya, mana yang dimaksudkan dengan segala surah? Segala surah ni makna segala rupa masalah. Segala rupa masalah ada berapa tu? Ada 6 tu. Iaitu masalah mana disunatkan sujud sahwi bagi permasalahan yang berikut. Ada 6 lah, semua dah baca hari tu. Yang pertamanya sunat sujud sahwi apabila meninggalkan dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja akan salah satu daripada sunat-sunat tab'ah. Itu nombor 1. Kemudian yang kedua, membuat sesuatu perkara yang kalau dilakukan dalam solat secara sengaja jadi batal. Tapi sekarang ni buat dengan tidak sengaja. Contohnya bercakap dengan tidak sengaja di dalam solat, maka sunat sujud sahwi. Ataupun memindahkan, yang ketiga ni memindahkan rukun qauli yang tiada membatalkan dia, seperti baca Fatihah dalam tahiyat contohnya. Ini ulangan lah secara ringkas masalah 6 masalah tu. Jadi sunat sujud sahwi juga. Kenapa sunat sujud sahwi itu? Kerana berlaku kecuaian dalam solat itu. Cuai dalam solat. Baik, jadi ke-6 masalah tu katanya musannif, maka segala surah yang tersebut itu jika imam atau orang sembahyang sendiri. Maka jikalau yang sembahyang itu makmum, kalau yang sembahyang ni makmum, nak buat macam mana pula? Maka jikalau yang sembahyang itu makmum, maka tiada tafsil lagi, makna tiada huraian lagi. Hanya wajib ia makmum kembali mengikut imamnya pada barang yang tempat imamnya, melainkan jika perbuatan imamnya itu tersalah ia imam mengerjakan sesuatu yang membatalkan sembahyangnya. Contohnya mana? Seperti ia imam. Okey. Seperti ia imam qiyam. Imam qiyam, imam dah berdiri dah. Tak kisahlah rakaat kedua ke, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat. Jadi imam dah qiyam, dah berdiri betul dah di tempat perdiriannya, maka kembali pula ia imam kepada duduk membaca tasyahud. Ini masalah imam tertinggal tahiyat awal. Imam tinggal tahiyat awal. Lagi tu dah bincang dah, kalau kita tinggal tahiyat awal, kemudian kita belum bangun, belum separuh lagi, boleh duduk lagi. Baik, jadi kalau kita dah bangun berdiri dah tegak dah, orang panggil sempurna qiyam. Maknanya kalau nak baca Fatihah situ sah lah. Orang panggil berdiri dah, tiba dia duduk balik. Perbuatan tu membatalkan membatalkan sembahyang. Perbuatan tu membatalkan sembahyang. Kalau kita sembahyang seorang pun sembahyang kita batal. Dah berdiri betul, duduk balik tahiyat awal. Sepatutnya tak payah dah, sebab dah lebih had. Dah lebih had. Kalau berdiri baru separuh, boleh duduk lagi. Macam masalah yang sebelum ni. Ini berdiri qiyam dah, berdiri tegak dah imam. Lepas tu imam turun pula, duduk balik tahiyat awal. Ataupun sujud ia imam sudah sempurna menghantarkan anggotanya yang 7, lutut, tapak kaki, 2 tangan, dahi dah letak dah atas. Maka kembali pula ia imam kepada kunut. Ini masalah tertinggal
kunut. Masalah tertinggal kunut. Ada pun belum sempurna meletakkan 7 anggota. Tu imam bangun balik baca tahiyat itu lain. Tu sah. Ini dah dari benda letak abang ni dah sujud dah. Dah sujud dah. Tiba-tiba bangun balik. Allahumma hdina fiman hadaita. Tu imam maka tiada harus makmum mengikut kembali beserta dengan imamnya. Makna tiada harus, tak boleh kita nak ikut imam tu. Maknanya nak ikut tu imam baca tahiyat, nak ikut tu imam baca tasyahud tak boleh. Contoh kalau masalah pertama tadi, kita makmum. Kita makmum ni imam. Imam rakaat kedua sujud pertama, lepas tu duduk antara 2 sujud. Sujud kedua sepatutnya tahiyat awal. Tu imam Allahu Akbar berdiri dah tu imam. Lepas tu imam turun duduk balik tahiyat. Makna kita tak boleh duduk tahiyat, tak boleh ikut tu imam. Tak boleh ikut tu. Sebab apa? Perbuatan tu membatalkan sembahyang. Jadi kita ni makmum kena ingat, yang disuruh ikut imam selagi perbuatan yang tidak membatalkan sembahyang. Kalau imam buat benda yang membatalkan solat, tak boleh ikut. Kalau kita ikut juga, batal sampai sembahyang kita pun jadi terbatal. Nampak tak tu? Maka tiada harus makmum mengikut kembali beserta imamnya. Tetapi dah tu nak buat apa? Kita tak boleh nak ikut imam, lepas tu nak buat apa? Tetapi hendaklah menanti berdiri imamnya. Jika sudah ia imam berdiri serta jika sudah ia imam berdiri serta imamnya pada surah yang pada masalah meninggalkan tasyahud awal. Maknanya kalau kita tadi rakaat kedua, tu imam tak baca tahiyat kan? Tu imam pun Allahu Akbar naik rakaat ketiga. Kita pun Allah berdiri dah, kita pun dah berdiri dah. Tiba-tiba tu imam duduk pula. Tu imam nak baca tahiyat awal. Kita makmum tak boleh turun tahiyat awal tu. Tunggu imam tu dalam kita berdiri. Tunggu dalam qiyam tu. Jangan duduk balik dengan imam pula. Atau belum lagi berdiri ia makmum maka kembali ia, ataupun belum lagi berdiri ia imam maka kembali ia imam duduk pada tasyahud awal. Duduk pada tahiyat awal padahal ia sudah berdiri betul, maka wajib makmum itu berdiri, jangan ia duduk beserta imamnya. Jangan duduk dengan imam, batal sembahyang kita. Jangan kita duduk beserta imam tu, sebab imam tadi dah berdiri betul dah. Kalau imam tu baru berdiri separuh, dia duduk balik tak apa, kita boleh ikut dia duduk tahiyat. Ini masalah imam dah bangun berdiri dah tak boleh duduk tahiyat dah. Dah lepas sempadan dah. Jadi kalau tu imam turun balik duduk tahiyat awal, kita tak boleh ikut dia. Kita kena tunggu dia dalam berdiri. Demikian lagi jika sujud imam pada hal sebelum lagi tunduk sujud makmum. Demikian lagi masalah yang kedua. Jika sujud imam, ini masalah kunut. Ini masalah kunut. Demikian lagi jika sujud imam padahal sebelum lagi tunduk sujud makmum, kemudian kembali imam kunut, maka tiada harus makmum itu kunut serta imamnya, tetapi wajib ia makmum turun sujud, tunggu dalam sujud. Ini masalah apa? Imam dah turun sujud, dah letak 7 anggota, tiba-tiba imam bangun balik, Allahumma hdina. Kita jangan bangun, tunggu dalam sujud. Maka adalah 2 surah ini tiada harus makmum mengikut akan imamnya, kerana imamnya itu tiada sunyi daripada kembalinya itu. Jika tersalah sebab lupanya, tiada batal sembahyangnya imam. Imam tak batal lah, sebab Allah disangkakan imam buat perkara itu dalam keadaan dia terlupa. Perbuatan terlupa tak membatalkan solat. Nisbah imam yang terlupa, kita tak terlupa. Ni nak ikut imam terlupa juga. Imam terlupa, kita tak terlupa. Kita sedar, apa pasal imam ni nak duduk balik ni, tadi dah berdiri. Mana kita ingat lah, mana boleh duduk dah berdiri dah, mana boleh duduk. Mana kita tahu, kita sedar, kita ingat.
Imam boleh jadi dia terlupa. Waktu kita tak boleh ikut imam. Maka adalah orang yang lupa tiada harus kita ikut akan dia, dan jikalau tiada batal sembahyangnya imam sekalipun atau sengajanya, maka batal itu tiada harus kita ikut akan dia. Jadi walaupun imam tu contohnya dia buat dengan sengaja, mana kita tahu dia sengaja? Ada imam beritahu dia sengaja? Imam beritahu sengaja? Bila dia beritahu sengaja? Dia kata imam beritahu tadi dia sengaja. Bila imam beritahu? Imam sengaja bangun, lepas tu dia duduk balik, dia sengaja buat, dia cakap. Bila dia cakap? Takkan dalam semayang tu imam beritahu dia sengaja berdiri lepas tu duduk balik. Lepas tu ditanggungkan perbuatan imam tu, dia terlupa. Jadi kita tak boleh nak ikut dia. Contoh dia imam dah sujud. Ni masalah kunut. Okey. Kita makmum belum masih sendiri, kata belum ikut imam lagi. Betul imam dah sujud, dia bangun balik. Adakah kita tak ikut berdiri ataupun kita tunggu dalam sujud? Kita kena turun. So imam seorang lagi. Imam dia lah sendiri yang seorang. Walaupun kita baru nak rukuk. Walaupun kita belum turun lagi. Sebab kalau kita bangun, kalau kita tadah tangan juga mengikut, mana kita mengikut perbuatan dia dari nampak tak? Padahal perbuatan dia itu perbuatan yang membatalkan sembahyang. Kalau sengaja, tapi ini ditanggungkan, dia terlupa. Untuk imam sami Allah liman hamidah rabbana lakal Allahu akbar dah. Dia dah letak 7 anggota dah. Kita baru nak turun sujud lah contohnya. Biasanya bila tu imam dah nak sujud tu, kita pun dah turun dah, sama-sama dah tu kan. Tu imam dah sujud dah, lepas tu dia bangun balik. Kita tunggu dalam sujud. Ataupun kita belum tunduk lagi pun, meskipun kita belum tunduk lagi, meskipun kita belum turun tunduk lagi, maknanya kita ni wajib turun tunggu imam dalam sujud. Jangan maknanya duk baca Allahumma salli ala Muhammad, doa kunut bersama dengan imam tadi dah. Kecuali tu imam ni tadi dia baru turun separuh, belum sujud lagi, dia bangun balik baca doa kunut, ni boleh kita ikut. Sebab ni tu imam dah langkau sempadan dah. Demikian lagi habis. Bermula sujud sahwi, 2 sujud jua. Maknanya 2 kali sujud sahwi, 2 kali. Dan jikalau banyak lupanya sekalipun, sekalipun dalam solat tadi ada 10 benda terlupa. Dibacanya Fatihah dalam rukuk, lepas tu doa kunut tak baca, lepas tu termakan sisa makanan dalam mulut pula. Lepas tu terbercakap pula. Tercakap dengan terlupa. Kan benda-benda tu semua benda yang menjadikan sebab sunat kita sujud meskipun banyak perkara yang berlaku tu tadi yang menjadi sebab disunatkan sujud sahwi, cukup memada dengan 2 kali sujud sahwi sahaja. Lama nanti kadang tertinggal, terbuat 3 benda, 6 kali sujud pula dah. Kata sujud apa sampai 6 kali? Sujud sahwi lah. Kenapa sampai 6 kali? Tadi dan semayang tadi aku terbuat 3 benda ni. Jadi sekali terbuat 2 kali sujud. 3 kali 2 6. Nampak tu aku sujud 6 kali. Dah, dia tetap 2 kali sahaja. 2 kali sujud sahaja. 2 kali sujud. Okey, contoh kalau kita tak baca doa kunut, kira langsam kita tak baca doa kunut, sebenarnya berapa rukun, berapa sunat abad yang kita dah tinggalkan? Sunat abad ada 8. Yang kita kata 2 tu secara ringkas je. Kita kata apa? Doa kunut dan tahiyat awal itu secara langsam. Kalau nak detail ada 8 sunat abad tadi. Nampak tak? Membaca doa kunut, membaca salawat atas Nabi,
membaca salawat atas keluarga Nabi ini sunat abad yang berasingan ni. Maknanya kalau kita baca doa kunut, kita selawat atas Nabi saja, tak selawat atas keluarga Nabi, maknanya kita dah meninggalkan satu sunat Nama tak? Kadang kita dah bagi tahu itu 8. Membaca doa kunut satu sunat abad. Membaca salawat atas keluarga Nabi satu. Salawat atas Nabi satu. Dah ada 3 dah situ. Berdiri membaca doa kunut dah 4. Membaca tahiyat awal satu. Jadi ada 8 semuanya. Ada 8. Andai kata tertinggal ke 8 ni, tetap juga sujud sahwinya 2 kali, bukan 16 kali sujud. Buat 16 kali sujud. Boleh tak? Boleh? Tak pernah tak boleh pun kata boleh lah. Ni belajar je ni. Kadang berlaku masalah macam tu, kita ikut juga imam pun. Kan tak ikut kan takut ke kawan tanya kenapa kau tak ikut imam. Imam dah sujud tadi, asal kau tak sujud? Imam dah bangun balik tadi doa pun, pasal kau tunggu dalam sujud pula. Tu jadi nak mikirkan kawan-kawan tanya lepas semayang kan, kita pun bangun lah, tak ada, batal lah semayang kita. Haram kita meneruskan semayang dalam keadaan kita dah yakin semayang kita dah batal. Jangan anda kata dah terkentut ke contohnya, dah terbatal ke contohnya. Jangan buat lakon-lakon semayang, haram. Imam tak imam. Kadang imam dia segan, dah terkentut. Nak keluar ke orang ni, jemaah ni 2,000 orang belakang. Lepas tu bakal Pak Mentua ada pula. Malu je kan. Terus saja buat olok-olok semayang, dosa. Berdosa. Kena keluar. Sebab tu tugasan orang belakang imam ni nanti. Sebab tu nak duduk belakang imam ni jangan main-main. Belakang imam ni makna dia naib. Apa-apa berlaku pada imam, dia ke depan. Siap. Depan ni kan renggang belah-belah kosong. Pasal belah tengah ni kosong. Kosong. Kanan ada, kiri ada, tengah tak ada. Imam pingsan ke contohnya, imam terbatal ke, orang belakang je dah. Tak payahlah buntuh semayang semua. Yang batal semayangnya imam, yang kena tumbuknya imam. Sampai satu masjid batal semayang. Ni ada Bilal ada, Tok Siap ada, Tok apa lagi, kalau imam 2, imam 3 ada. Yang kena tumbuknya, yang kena lempang imam 1. Imam 1 lah batal semayang Yang pergi guntuh ramai buat apa? Kan ada berlaku itu kan. Pakat-pakat guntuh semayang. Yang lain tak batal semayang, yang kena tumbuk imam bukan kita. Biarlah imam tu bersilat dengan orang tu, tak apalah dia. Hantar dia. Yang lain lah gantikan ke depan tu, ganti imam. Kemudian katanya musannif lagi, dan tempat mana tadi? Sujud sahwi itu 2 kali. Dan tempat sujud sahwi ini dahulu daripada salam. Masuk dahulu ni sebelum daripada memberi salam, sebelum bagi salam, bukan selepas bagi salam sujud. Ada orang sujud selepas salam tu sujud apa ya? Kita kadang Assalamualaikum dah lepas sembahyang, dah bagi salam dia sujud. Saya tertanya-tanya, sujud apa? Sujud syukur. Assalamualaikum. Apa tu dia sujud? Dia sujud apa? Sujud syukur. Sujud syukur ada takbir. Sujud syukur ada takbir, ada salam. Kalau main sujud je, main sujud je, sujud apa? Kalau main sujud je, tak ada takbir, tak ada salam, tak ada niat, main sujud je, sujud apa? Jangan ikut-ikut orang Jangan ikut-ikut orang.
kena buat dengan cara yang betul lah. Jangan ikut-ikut orang sujud, kita sujud. Dan tempat sujud sahwi ni dahulu mana sebelum daripada memberi salam, kemudian daripada tasyahud, makna sebelum bagi salam dan selepas daripada selesai membaca tahiyat awal, tahiyat akhir. Fil alamin innaka hamidum majid. Lepas tu kalau nak baca doa tu hujung-hujung tahiyat tu ada doa Allahumma ighfirli ma qaddamtu tu. Bacalah doa tu dulu sampai habis. Lepas tu sebelum bagi salam baru sujud sahwi. Dan salawat atas Nabi seperti sujud sembahyang, mana selepas daripada baca tahiyat dan selepas membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tempat sujud sahwi. Dan satu lagi wajib niat. Wajib niat nak sujud sahwi, wajib niat dalam hati, aku nak sujud sahwi. Waktu nak sujud tu niat, aku nak sujud sahwi. Mana kita tahu aku nak sujud ni, aku nak sujud sahwi. Kalau turun sujud saja tanpa niat, batal sembahyang, dikira menambah rukun. Lepas tu nak sujud sahwi kena niat apa? Aku sujud aku nak sujud sahwi. Mana kita tahu, kita sedar kita nak sujud sahwi, aku nak sujud sahwi. Itu niat. Kalau sujud tanpa niat batal sembahyang, dikira menambah rukun sembahyang. Daripada tajawud dan salawat seperti sujud sembahyang, samalah sujudnya itu, sama macam kelakuan sujud sembahyang itulah. Sujud pertama, sujud kedua itu sama je. 7 anggota tu. Maknanya kalau berlapik dahi kita dengan sesuatu, tak sahlah sujud sahwi kita. Sama macam sujud sembahyang. Sujud sembahyang, sujud rakaat pertama kedua tu. Kalau berlapik sesuatu dahi kita tak kena tempat sujud, batal lah, tak sah lah. Orang perempuan contohnya dia sujud atas telekung dia. Orang perempuan dia sujud atas kain telekung dia. Makna kulit dahi dia ni tak menyentuh tempat sujud kerana dilapik oleh telekung dia. Tak kisahlah telekung one piece, telekung two piece. Kan baru ni ada isu sekejap pasal telekung one piece two piece ni, betul? Ada yang kata tak sah, ada yang kata sah. Jadi kalau kita pakai telekung dua lapis tu, kain sarung lain yang sungkup kat atas tu, itu orang panggil 2 piece lah, 2 piece. Jadi hati-hati kalau kita i'tidal, contohnya membuat pergerakan solat, menampakkan kita punya ni lengan ni orang perempuan, batal sembahyang. Mana hati-hati kalau pakai telekung tupis tu lah. Ataupun kalau kita sujud, contohnya sujud ni telekung kita bila nak turunkan dia punya telekung pun ni kat atas lantai tu begitu. Contohnya dia sujud ada telekung dia, tak sah sembahyang. Tak sah. Sebab dia sujud kepada di atas sesuatu yang mengikut pergerakan dia. Macam saya pakai lidah ni lidah ni saya pakai. Lidah ni mengikut pergerakan saja. Kalau saya berdiri dia naik, kalau saya turun dia turun. Tiba-tiba waktu saya nak sujud, lidah saya ni duduk terhampar begitu depan saya, dan saya sujud atas lidah ni, tidak sah sembahyangnya, tidak sah sujud saya kerana berlapik dengan lidah ni tadi. Adapun kalau lidah ni panjang contohnya, memang dia terhampar atas gitu, atas lantai separuh saya lilit dekat badan, separuh saya jadikan sejadah, itu tak apa. Ataupun ekor serban saya panjang, separuhnya saya biarkan dia ke bawah macam tu, ekor serban saya. Kemudian saya sujud atas tu, tak apa, sebab dia terhampar, dia tidak mengikut pergerakan saya. Andai kata orang perempuan pakai telekung, labuh telekung ni macam baju pengantin tu contoh, ada 3 orang pegang nak pergi semayang surau, tolong pegang telekung punyalah panjang telekung ni, separuh dihamparkan kat depan dia. Dan tapi waktu dia berdiri, kain tu duduk atas lantai tu macam tu, tak bergerak pun. Sujud atas macam tu tak apa. Boleh faham?
Tapi kalau kita bangun kain tu ternaik, kita turun kain tu terhampar, tu tak sah sujud atas ni. Ada ke orang buat telekong banyak macam tu? Cik dah buat jual mesti ramai orang beli ni. Azan. Azan. Dan tempatnya tempat sujud sahwi itu dahulu, yakni sebelum daripada salam, kemudian daripada tasyahud awal, mana selepas daripada tasyahud, mana tasyahud akhir, dan salawat selepas daripada salawat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tu, salawat atas keluarga Nabi pada tahiyat akhir, pada tahiyat akhir salawat atas keluarga Nabi, itu masuk dalam sunat ab'ad. Kalau kita Allah SWT asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ataupun Allahumma salli ala Muhammad. Lepas tu kita tulis Assalamualaikum warahmatullahi. Kita tak salawat ke atas keluarga Nabi, maknanya kita dah meninggalkan sunat ab'ad. Tapi tak batal solat. Tapi berlubang kalau di sisi mazhab kita, berlubang mana tak sempurna sebab meninggalkan sunat ab'ad. Sepatutnya sujud sahwi, nak cover balik tadi tu sunat ab'ad yang kita tak buat tadi tu. Dan selawat seperti sujud sembahyang. Cara sujud sahwi ni sama seperti perbuatan sujud sembahyang pada syaratnya. Apa syaratnya? Itulah 7 anggota. 7 anggota itu. Dan apa lagi? Tutup aurat dan berwudu. Sama lah, macam sujud sembahyang. Kena tutup aurat. Dan segala sunatnya, tetapi sunat dibaca padanya beza sikit pada bacaan daripada sujud biasa tu. Apa kita nak baca kalau kita buat sujud sahwi ni? Subhana man la
yanamu wa la yashu. Baca tiga kali. Subhana man la yanamu wa la yashu. Dia kata tak tahulah nak baca tu. Subhana rabbiyal a'la pun boleh. Nak gantikan dengan tasbih yang biasa tu pun boleh. Macam sujud biasa tu, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la pun boleh. Ataupun subhana man la yanamu wa la yashu pun boleh. Ataupun diam je pun diam, ambil berkat sujud je. Ambil berkat sujud. Allahu akbar. Untuk apa tu Allahu akbar. Sujud kali kedua Allahu akbar. Untuk tak baca apa. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Habis Maha Suci Tuhan yang tidak tidur dan tidak lupa. Yang tidur lupanya kita. Allah Subhanahu Wa Taala Maha Suci daripada tidur, daripada lupa. Maka jika memberi salam dengan sengaja, lupalah sujudnya, sujud sahwi. Contohnya kita tertinggal doa kuno secara umum lah. Kalau tinggal kalau tertinggal doa kuno, tertinggal Allahumma salli ala Muhammad tahiyat awal. Lepas tu kita bagi salam, fil alamin innaka hamidum majid. Kita pun bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Luputlah sujudnya. Habis waktu dah tak boleh dah nak sujud sahwi, habis masa dah bagi salam dah. Atau lupa, ataupun lupa dan panjang penceraiannya, lupa nak sujud, terbagi salam. Terbagi salam. Tadi kita dah ingat dah, tadi aku terlupa doa kunut, nanti sekarang nak sujud sahwi lah. Tiba-tiba lepas bil alamin innaka hamidum majid, assalamualaikum. Jadi terlupa nak sujud sahwi. Maksudnya kalau terlupa tu dah panjang terlupa ni dah. Habis waktu dah. Tapi kalau baru terlupa, kata ulama, boleh lagi. Boleh balik nak kembali balik kepada sembahyang, sujud sahwi kembalilah. Dan memberi salam pula. Sebab salam tadi tu tak pakai. Demikian juga tiada dapat lagi ia sujud atau hampir penceraiannya, maka sunat sujud sahwi. Atau hampir penceraiannya, maka sunat juga sujud sahwi. Dan apabila sujud ia jadilah ia kembali kepada sembahyang, maka wajib mengulangi salam lain. Wajib memberi salam lain lah. Contohnya, saya terlupa nak sujud sahwi. Fil alamin innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya teringat saya nak sujud saya nak turun sahwi. Saya cepat-cepat kembali. Allahu akbar. Saya turun sujud. Saya turun sujud dengan niat dah tadi. Faham tak? Okey, bila saya dah sujud balik, makna saya dah kembali kepada sembahyang. Makna saya dah masuk sembahyang balik dah. Sujudlah 2 kali macam biasa tu. Sujud yang pertama subhana man la yanamu wa la yashu 3 kali. Lepas tu duduk antara dua sujud Allahu akbar. Lepas tu sujud kali kedua pula subhana man la yanamu wa la yashu 3 kali. Allahu akbar. Bagi salam yang lain. Tadi kena bagi salam. Tadi salam tadi tu tak pakai. Ni bagi salam yang memperbarui makna ni, salam yang lain pula. Ulangi salam yang lain. Sebab salam yang tadi tu tak dikira dah. Apabila berhadas, nescaya batal sembahyang. Dalam dia sujud sahwi tadi terkentut dia, contoh ni batal menyesal aku sujud katanya. Kalau tahu tadi tak payah sujud. Saat-saat kecemasan dah tu, dah merah-merah muka dah duk menahan. Dah merah-merah muka menahan, dah terbagi salam tadi, nak sujud sahwi lah. Rasa rugi pula. Dia pun Allahu akbar, prod katanya. Habis kena sembahyang balik. Kena sembahyang balik. Sebab dah batal. Faham tu? Dia terkentut waktu sujud sahwi, batal lah sembahyangnya. Kenalah sembahyang daripada awal balik. Kalau dia bagi salam tadi, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi,
Dia kata oh tadi patutnya nak sujud tadi. Tak apalah. Makna dia tak kembali kepada sebab kira dah sah dah sembahyang dia. Faham tak ni? Ini dia sayang nak sujud lagi. Nak buat juga sujud sahwi. Dia pun kembalilah balik sujud. Sedang elok sujud terkentut dia. Batallah sembahyang ni. Dia kata menyesal aku sujud tadi. Kalau aku tahu tadi aku tak sujud dah. Tapi dah terbatal, wajiblah diulang balik wajib diulang balik sembahyang dia. Kemudian sunat yang dituntut sebelum masuk sembahyang. Ni sunat sebelum masuk sembahyang. Ada benda-benda yang sunat kita kena buat. Sunat buat sebelum sembahyang. Dan ada pun sunat yang dituntut, yang disuruh oleh Allah dahulu. Maknanya sebelum daripada masuk kepada sembahyang itu, bang. Tahu bang? Bukan abe-abe tu. Tu abe-abe tu penjara dah dia ni. Allah Akbar. Ni bang azan lah. Sunat azan walaupun di rumah. Sunat azan yang disurau tu nak melepaskan fardu kifayah tu. Di masjid kita yang kat rumah ni pun bila masuk waktu sunat azan. Walaupun kita sembahyang pukul 2.30, kita sembahyang zuhur pukul 2.30, sunat kita azan. Tapi tak payah pakai speaker lah. Mau pakai speaker kata surau mana pula ni azan pukul 2.30 ni. Dia kata malam tadi baru belajar. Dia kata nak sembahyang antara benda sunat sebelum sembahyang azan. Ni aku azan ni. Azan diam-diam dalam rumah dah lah. Tak payah pasang speaker kat rumah kita. Saya tak pandai nak berlagu. Bukan syarat berlagu. Azan. Kan biasa kita iqamah je betul? Maknanya iqamah boleh kata ada lagi lah. Dekat rumah tu kalau nak sembahyang seorang ke, nak sembahyang jemaah kat rumah, iqamah ada lagi. Padahal bukan iqamah aja yang sunat, azan pun untuk diri kita maknanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, qad qamatis hayya 'alal falah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Azan dah tu. Dapatlah pahala azan. Lepas tu kita pun sembahyang qabliyah zuhur. Pas sembahyang qabliyah zuhur, iqamah mula. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rajin tu. Rajin tu kalau setara tu kira rajin, masya-Allah tu. Nak cerita sunat. Sunat buat. Orang perempuan, orang perempuan pun sunat. Tapi tak payahlah nak mengangkat suara kuat-kuat. Sekadar telinga kita dah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Rajinlah kalau buat. Masya-Allah, tabarakallah, akhir zaman. Try sekali. Try sekali. Dah beramal dah tahu ni. Ambil dah berkat beramal sekali. Ada pun sunat yang dituntut dahulu, makna sebelum daripada masuk kepada sembahyang itu bang dan iqamah. Iqamah kadang kita bang dengan iqamah pun tak boleh nak beza Orang suruh iqamah dia azan pula dah. Mamat azan, qamat. Ni bila tak ada ni. Qamat tak ada masalah kita. Kita memang lama nak tunggu orang panggil qamat, dia pun Allahu Akbar tunggu. Asal panjang no azan ni. Orang suruh iqamah dia bertukar dengan azan. Orang suruh azan iqamat pula dah. Masa waktu lagi azan kan? Boleh azan. Bila lagi azan? Balik kampung. Itu pun Allah. Qad qamatis solah. Lain macam pula azan ni budak ni. Bertukar pula dah. Jangan buat main benda remeh-remeh macam ni, tak ambil tahu. Menggigil kalau orang tolak kita. Jangan buat main. Bergoyang kepala lutut nak azan. Dan ia musalli, dan ia orang nak sembahyang tadi menyahaja pada tempat yang ada sutrahnya,
mana menuju kepada tempat yang ada sutra seperti jidar, yakni dinding ataupun tiang, atau sesuatu yang tinggi 2/3 hasta, tembok lah kita katakan, atau dihamparkan sejadah atau digores di hadapannya daripada tumitnya hingga qadar 3 hasta ke hadapan. Ini sunat kita sembahyang berdekat dengan dinding, tiang. Kerana dinding dan tiang ni sebagai isyarat supaya menandakan kawasan kita sembahyang. Kalau kita sembahyang tengah-tengah lapang macam ni, sunat letak sesuatu di sebelah hadapan kita, sebagai isyarat kita sedang sembahyang. Jangan lalu dekat kawasan 3 hasta ke sini. Lebih 3 hasta ke sana tak ada masalah. Tu sunat orang bawa ridak ni. Selain daripada sunnah, kita boleh jadikan sajadah. Sejadah tu masuk dalam setrah lah tu. Setrah tu hamparan letak sesuatu, kayu ke beg kita ke, ikutlah. Ikut letak kat depan tu sebagai nak menandakan kita sembahyang, supaya orang jangan lalu dekat dengan kita. Sebab haram lalu. Haram hukumnya lalu depan orang sembahyang dengan sengaja, haram. Kalau nampak orang sembahyang haram lalu depan. Lepas tu kalau kita orang lalu, kita boleh hulur tangan macam tu. Orang nak lalu, kita hulur tangan, ditepis pula. Kita tepis lah pula. Dia tepis lagi, tumbuk muka dia sekali. Kau tak tahu ke aku tengah sembahyang ni? Batal sembahyang dah. Hulur tangan dia kata, dia pun belajar orang tadi, buah baru. Dia kata sedang molek orang ni nak test jangan lalu letak kursi ke, tongkat ke. Kalau kita sembahyang atas tanah, tepi pantai, buat garisan, buat garisan, memanjang ke hadapan, Kalau duit banyak, letak duit selungguk ke depan. Letak duit selungguk ke depan. Ustaz, yang ni tak boleh dipraktik di Masjidil Haram. Tak boleh. Memang orang akan lalu depan kita sembahyang. Yalah, itu masuk dalam benda tak boleh nak apalah. Tempat orang berjuta situ Tapi kita yang tahu elaklah. Kalau boleh, kalau dah tak ada tempat nak lalu dah, tu lain lah. Macam kita ni, bila kita dah terbatal semayang, kita nak keluar saf, belah ke belakang, membelah ke belakang, jangan melintang situ. Bila melintang situ, maknanya kita akan lalu di hadapan orang sembahyang. Kecuali kita duduk saf depan sekali, dan depan tu jauh lagi, tak apalah, lalu depan tu ikut tepi sana. Tapi kalau antara saf-saf ni memang dekat 3 hasta je, jarak lebih kurang. Dah tu cara kita nak keluar saf macam mana? Ke belakang lah, membelah saf ke belakang. Maknanya orang depan, orang belakang ni akan nampak kita nak lalu. Maka dia akan buka jalan. Jangan pakai duk halang. Tunjalkan dahi dia. Apa nak ambil wuduk ni? Main pula dia sembahyang. Orang nak lalu, bagi laluan lah. Sebab tu kalau semua orang belajar sembahyang ni senang urusan kalau semua mengaji. Ni masalahnya yang mengaji yang tergentut tadi. Yang 10 sah ni semua tak mengaji. Jadi dah belajar, kebetulan malam tadi belajar kalau batal wuduk, kalau nak buat olok-olok sembahyang berdosa. Jadi ini mentara awal rakaat lagi, sempat lagi ni kalau aku pergi ambil wuduk ni, sempat balik ni. Tapi kan duduk sah belakang lah. Dia pun nak belah lah sah. Dia pusing belakang nak lalu, belakang tu buat gitu, buat kerah dia. Tumbuk kan sekali muka dia. Bagi laluan lah, tapi jangan sampai dada kita berpaling dari arah kiblat. Tu masuk dalam urusan sembahyang, tak apa. Masuk dalam urusan sembahyang. Contoh kalau saf renggang. Saf renggang. Nak rapat, dia buat je. Sunat kita tarik baju dia tu. Sunat tarik. Tidak berkata masuk dalam kata bermain-main dalam
Sembahyang sebab itu hajat, ada urusan sembahyang. Daripada saf kosong macam tu membuat hilang pahala berjamaah tau, jangan main. Putus saf ni menghilangkan pahala jemaah, tak dapat pahala jemaah. Kalau saf pertama penuh, saf kedua penuh, saf ketiga ada kosong, tak ada orang penuhkan, ada kata ulama daripada saf ketiga bawa ke belakang semua tak dapat pahala berjamaah kerana dah terputus. Sebab tu siapa yang nampak kosong dia pergi penuhkan. Tidak termasuk dalam kata orang yang bermain-main dalam solat. Walaupun 10 langkah sekalipun. Tapi jangan 10 langkah berturut-turut. Jangan 3 langkah berturut-turut. Contohlah nak pergi ke saf tu yang kosong kat depan kita tu, 1, 2 berhenti. Bila berhenti dia jadi kosong balik. 1, 2 berhenti. 1, 2 berhenti. Selagi tak sampai tempat saf kosong tu, 1, 2 berhenti. 1, 2 berhenti. Kalau 1, 2, 3 batal sembahyang kita. Niat dah betul. Niat dah betul tapi cara tak betul, batal sembahyang kita. Niat dia betul nak pergi penuhkan saf tu. Pernahlah juga kita ternampak dia belenggang je macam jalan pergi penuhkan, batal lah sembahyang. Dia 1, 2 berhenti. 1, 2 berhenti. Hari ada tumak nina. Jangan 1, 2, 3, 4, 5 apa. Batal sembahyang. Lepas tu orang sebelah tarik baju. Isyarat supaya rapat. Dia tarik baju dia. Ulah. Tu masalah. Kadang sembahyang jemaah seorang berdua dengan imam depan, kita sebelah imam sebab seorang masa tu. Lepas tu kita ni datang gelian duduk belakang imam ataupun duduk sebelah kiri imam sepatutnya. Imam, lepas tu seorang kawan ni duduk sebelah kanan, betul? Depan sikit. Kita ni sepatutnya nak datang duduk mana? Duduk belakang imam ke duduk sebelah kiri imam? Kalau sebut dalam kitab pedoman sembahyang jemaah tu, kita duduk sebelah kiri. Bila duduk sebelah kiri, yang kanan imam ni tadi mengundur ke belakang sama dengan kita, lepas tu baru rapat gitu. Jadi imam tak bergerak, yang bergerak dia makmum tu tadi. Tapi biasa kita duduk belakang imam datang duduk belakang imam. Kemudian yang seorang ni mengundur. Di dalam kitab anda sebut makna kita yang kedua ni duduk sebelah kiri imam, lepas tu yang sebelah kanan imam tadi mengundur ke belakang, kemudian baru rapat kasar. Tapi takutkan kita duduk sebelah kiri imam, yang belakang ni sebelah kanan ni duduk buat tak erti. Imam ke depan pula. Dia kata imam lagi mana kau? Kejut tu imam. Kejut. Masya-Allah. Aduh. Macam-macam Tapi kalau kita dah tarik tak mahu tu, biarlah. Payah kalau tak faham. Kita apa semayang main tarik-tarik pula. Pula dah orang nak suruh rapatkan saf. Ini banyak tu sekarang ni solat Jumaat orang tak ambil berat ni masalah saf ni. Buat dia je. Lapang mana boleh duduk seorang lagi sebelah kita tu. Boleh duduk seorang lagi. Biar rapat lah. Waktu suruh sentuh baru ni biar bersentuh. Biar bersentuh tapi selesa lah. Bukan sampai merokot macam tu, nak angkat takbir pun macam tu. Tak boleh. Agak-agak ini sampai seorang boleh duduk lagi. Tu renggang tu namanya. Kena rapat. Semua orang kena ambil berat masalah sah ni. Takut nanti dikira terputus sah, sia-sia je sembahyang sah tapi pahala jemaah tak dapat. Kita ni orang awam ni sembahyang jemaah ni sebab harapkan pahala yang berlipat kali ganda tu. Tiba-tiba tak dapat. Kan rugi kita. Jaga saf. Solat Jumaat kita tengok Allahu Akbar. Ikut dan aja. Ikut dan, tak ada rasa nak ambil prihatin pasal saf je. Masing-masing ikut dia. Tak dapatlah pahala jemaah. Rugi lah. Solat ada cicak, biarlah cicak tu, tak apalah, dia nak masuk, mudah-mudahan dapat berkat cicak.
Tak apa cicak nak masuk biarlah. Tapi dah letak handphone, dia dah letak kunci kan, di mana nak balik. Dah letak handphone, letak kunci kat depan. Dah tak nak ambil berat no. Tak nak ambil berat. Masalah sahugi lah. Kena jaga. Tumit belakang samakan, bahu sentuhkan. Kaki antara sejengkal, antara kaki kanan kiri itu sejengkal jarak. Jangan macam Panglima duduk kat pintu istana. Seluah-luah kain pelekat kita gajah duduk tu, selagi tak tegang kain kaki kain kita, selagi itulah kita duduk dalam kitab pedoman sembahyang lima waktu kata sejengkal antara kaki kanan kiri itu jaraknya lebih kurang sejengkal, cukup dah. Ini selagi tak tegang jubah kita, selagi tak tegang jubah kita tu, seluah-luah kaki jubah tu lah. Aduh, macam-macam. Tu yang kita tak nak belajar tu. Kita ingat semayang kita dah okey banyak masalah dalam semayang ni. Sebab tu mari kita belajar sikit-sikit. Lama kelamaan boleh perbaiki kesilapan, kelemahan, kekurangan dalam semayang. Allah. Tetapi jangan dijadikan berhadapan pada mukanya sesuatu itu, tetapi dijadikan sebelah kanannya atau kirinya. Macam tongkat tadi, kalau tongkat kita nak letak mana? Sebelah depan ke sebelah kiri kanan? Sebelah kiri ataupun dekat kanan. Memanjang gitulah. Tongkat itu memanjang. Jadi orang kalau nak lalu orang nampak tongkat melintang gitu. Bukan letak depan gitu. Letak sebelah kanan ataupun kiri. Kemudian katanya musannif lagi, perkara-perkara yang makruh dalam solat. Makruh dalam solat ni pun kita kena tahu, supaya kita boleh mengelakkan diri kita daripada buat benda-benda ni. Setiap benda yang makruh dalam solat ni mengurangkan pahala semayang. Jadi kita kena tahu dah apa benda yang kalau kita buat dalam solat makruh. Makruh nanti jadi mengurangkan pahala sembahyang kita. Dan yang makruh pada sembahyang itu amat banyak. Amat banyak ni boleh jadi ada terkena kita ni. Kalau dia kata benda makruh tu 3, boleh jadi selamat sikit 3. Tapi dia kata kalau makruh tu amat banyak, boleh jadi kita ada buat benda-benda ni. Jom kita tengok. Dan yang makruh pada sembahyang itu amat banyak, setengah daripadanya berpaling ke kanan atau ke kiri dengan mukanya, atau melihat ke langit, kerana yang demikian itu permainan syaitan. Dengan sembahyang Bismillahirrahmanirrahim. Imam contoh imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia berhenti jemaah ni lambat masuk. Makruh. Dia kata saya tak paling ustaz. Ada tu macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Mata dia kepala duduk, mata dia sama je, makruh. Suruh tengok tempat sujud. Sebab apa makruh? Sebab bila kita berpaling, maka benda yang kita lihat tu akan bermain-main dalam hati. Adatnya begitulah. Bila kita tengok tu, hati kita akan fikir budak ni main basikal. Baca alhamdulillah, tengok budak tu main basikal. Kita akan memikirkan benda tu dalam hati kita. Nampak tak? Jadi dah berpaling daripada khusyuk. Dah tak khusyuk lah orang panggil makruh. Begitulah juga mata kita kalau menjering, walaupun muka tak berpaling, tapi mata kita, orang baru masuk kita tengok, orang sebelah masuk kita tengok, Mamat masuk mayang punya. Kenal Mamat sebelah, Mamat baru masuk. Tapi kalau berpaling dengan dada sekali, itu batal. Kalau paling muka makruh. Tapi kalau dadanya berpaling daripada arah kiblat, itu batal solat, bukan makruh dah, itu batal mayat.
Tengok tempat sujud ni. Dah tu kalau tengok tempat sujud, tengok sejadah, dia cari benda tersembunyi. Pula dah cari benda tersembunyi dekat sejadah. Kata ini macam anjing rupanya. Ni ada tanduk ni. Tadi sebelum imam datang dia tak nak cari pula. Waktu imam tak sebelum datang tadi dia tak nak cari pula. Duk pakat-pakat bentang sejadah cari ramai-ramai, tak ada pula. Bila dah Allahu Akbar, dia dah mula cari macam tanduk lah. Pakat-pakat tu. Kalau 5 orang pakat-pakat cari dalam sejadah. Kalau anda kata makruh, kalau sejadah macam tu jadi sebab kita tak boleh khusyuk, makruh pakai sejadah ni. Pakai yang satu colour warna. Kalau nak bagus lagi, kain kapan letak kat depan kita. Bentangkan kain kapan gitu, putih aja. Nak sedap lagi, letak batu nisan sebelah, tulis nama, buat tarikh, dah dekat macam tu. Itu insya-Allah khusyuk sembahyang. Sembahyang atau juga duduk hadap pada tempat sujud ni. Kalau kita berada di depan Baitullah je kan, ada kita nak pandang Kaabah atau kita nak pandang tempat sujud? Pandang tempat sujud. Maknanya kalau kita memandang Kaabah tu, hati kita mengingat kepada Kaabah tu, hilang khusyuk. Khusyuk ni maknanya hati jangan berpaling daripada mengingat kepada Allah. Jangan ingat selain Allah, jangan. Sebab tu ada ulama kata kalau kita memejamkan mata itu lebih mengkhusyukkan hati kita, mengingat kepada Allah, merendahkan diri. Macam awal-awal kitab itu kan, dia dah bagi tahu sembahyang ni penuh di dalam pengisian hati kita sembahyang, merendah diri, menghinakan diri, mencela diri, memuji-muji Allah dalam hati kita. Tapi kalau dalam solat tu tadi itu kita memikir yang selain Allah, namanya dah tak khusyuk. Meskipun kita memikirkan tentang ibadat yang lain. Tengah semayang memikir tentang tawaf contohnya. Tengah semayang ni, tapi kita orang tidak nak tawaf dah. Makna tu dah lagi daripada khusyuk. Dah lagi daripada khusyuk. Makna jangan usaha untuk tidak mengalihkan perhatian hati kita tu daripada selain Allah dan urusan semayang. Ada pun nak membaca surah, nak mengingat surah, itu tak apa. Ini memikir benda lain yang tak ada kena-mengena dengan sembahyang. Meskipun nanti sekarang dah lepas sembahyang kan, sambil wirid tu tengoklah Kaabah tu, nak ambil pahala kan, pahala memandang Kaabah. Itu solat khusyuk. Takutkan memikir Kaabah macam mana dia buat itu. Binaan ni kain baru rasanya ni. Setan dia cari peluang dia kan, nak mengalihkan perhatian kita tu. Ni kelambu nombor berapa dah ni agak-agaknya ni. Allah SWT Muhammad. Jadi usaha jangan berpaling ke kanan ke kiri ataupun menongak ke langit, pandang gitu, makruh. Semayang sambil tengok ke langit, makruh. Dan setengah daripadanya makruh menutup mulutnya dengan umpama kain. Tutup mulut. Semayang pakai emas, makruh kan? Makruh. Semayang pakai emas. Kalau perempuan dia bernikah contohnya, dia bernikah, makruh pakai nikah waktu sembahyang. Dia kena buka nikah dia. Dia kata nanti ada orang tinjau, biar dia tinjau, cepat kau kahwin sikit. Dia tinjau dia lah dosa maknanya dia tinjau, tengok celah tabik. Selama ni nampak mata dia. Semayang mesti buka je. Kalau dia semayang sambil dia tutup, makruh. Makruh. Pakai emas tu kalau andai kata tak sampai tahap darurah lah. Kalau betul darurah, makna kalau buka boleh jadi mati contohnya. Mudah-mudahan tidak makruh lah, sebab berhajat sangat. Terpaksa pakai ni. Kalau tak pakai ni boleh jadi mudarat ni, boleh bawa sakit berat ni contohnya. Kalau tidak, tak payah nak pakai, makruh lah. Lepas semayang pakai balik, ataupun waktu semayang turunkan.
Turunkan. Bila nak sembahyang, dah habis sembahyang, naikkan balik. Gitu. Tapi kalau kita contoh ada undang-undang, buka je 10,000 bayar. Gimana nak ambil? Tutup je mudarat. Sama dua. Tak bayar 10,000 penjara 10 tahun. Besok dia jawab lah. Kita contohnya dizolimi dengan hukum hakam yang tak sepatutnya, dengan undang-undang yang tak sepatutnya. Kemudian Allah SWT Muhammad, kecuali apa? Menguap. Waktu menguap maknanya tidak makruh tutup mulut. Waktu menguap tutup mulut. Gitu. Dengan tapak belakang tapak tangan kiri. Maka sunat ditutup mulutnya dengan tangannya, kerana disebut pada hadis apabila menguap seorang kamu, maka hendaklah memegang dengan tangannya atas mulutnya, maka bahawasanya syaitan masuk pada mulutnya waktu menguap. Lagi besar ngangahnya. Lagi besar ngangahnya, lagi berjuta lah syaitan masuk dalam perut kita. Menguap macam tu, badan air. Tahu badan air menguap macam ni? Mulut itu jadi macam ni. Tutup suara lagi. Itu batal mayang. Dia kata kalau menguap tak keluar suara ni tak puas lah Ustaz. Batal mayang Kalau batu, batu keluar suara tak kalau batu? Ada batu tak keluar suara? Macam mana batu tak keluar suara? Makna qadar hajat lah. Dah memang terbatu, memang kena keluar suara sekadar tu. Jangan tambah itu tambah acum nak semayang, itu tambah. Janganlah duk nambah-nambah. Kena nguap. Batallah semayang. Maka sunat ditutup mulutnya dengan tangannya, kerana disebut pada hadis apabila menguap seorang kamu. Habis. Maka hendaklah memegang dengan tangannya, maknanya menutup. Dan setengah daripadanya yang makruh, menyingkapkan rambutnya atau kainnya, kerana ditegah pada hadis dan dimaafkan pada perempuan. Tiada mengapa ia semayang dengan sanggulnya, siput-siput sanggulnya, tocangnya ke orang perempuan. Makruh. Dimaafkan. Mana orang perempuan tak makruh, dia semayang serta sanggul itu, tocang dia. Atau dengan jalin rambutnya orang perempuan, kerana kesukaran atasnya membukakan sanggulnya. Kalau orang perempuan dia semayang dengan tocang dia tu, tak apa dah, dalam telekung dia tu tak apa dah, tak makruh. Kalau orang lelaki makruh, dia rambut panjang dibuat siput contohnya, makruh lah. Sunat lepaskan rambut dia tu. Sunat lepaskan rambut dia. Menyingkapkan rambut, menyelak rambut. Tiap-tiap kali nak sujud duk selak rambut. Tiap-tiap kali nak sujud duk selak rambut. Sebab tu orang suruh pakai kopiah. Rambut ni kalau tutup, kalau waktu kita sujud, dia tertutup sebahagian daripada kulit dahi kita. Tapi ada lagi satu juzuk yang lain terkena tempat sujud, sah. Yang tak sahnya, semua rambut kita tutup. Tutup rapat rambut kita. Rambut kita tebal, lepas tu pakai gel apa benda tu namanya. Apa namanya? Pomade apa? Pomade. Pomade. Dia sapunya setengah tin. Pomade. Memang tutup dahi. Dia sujud atas rambut dia tu. Tu tak sah lah. Sebab kulit dahi tak kena tempat sujud. Kalau rambut dia belah tengah, tertengah ni ada kena. Sebahagian daripada dahi, sah sujud dia. Tak payah duk selak rambut tu, sebab perbuatan tu makruh. Mengurangkan pahala. Kalau pakai kopiah jangan kulup pula. Ada orang pakai kopiah kulup, tutup dahi. Dia kata handsome pakai macam tu. Waktu nak semayang naik kan, serban ke kopiah ke, jangan pakai kulup. Ni dahi ni yang kita dahi. Ni dahi. Kalau macam ni dahi, ini sah lah kalau kena sini.
Kalau pakai keserban macam tu contoh macam ni sujud atas ni tak sah. Pakai kopiah macam ni ke, pakai songkok macam ni ke, waktu nak solat tolak kat atas macam tu. Nanti sekarang lepas solat naik tutup talang balik kalau nak bergaya macam tu contohnya. Dan setengah daripada makruh ia yang sembahyang tadi berludah tengah sembahyang di hadapan atau kanannya, hanya apabila hendak berludah sebelah kiri ni atau di bawah kakinya. Ini kalau contohnya dia nak buang sisa-sisa makanan daripada dalam mulutnya. Jadi jangan berludah sebelah hadapan ataupun jangan berludah, mana jangan buang sisa makanan di sebelah kanan, makruh. Tapi kalau nak buang sebelah kiri atau di bawah kakinya. Ini jika bukan masjid. Kalau sembahyang atas tanah, atas pasir. Adapun jika di dalam masjid, maka iaitu berludah tadi itu haram kerana disebut pada hari berludah di dalam masjid itu khati'ah, yakni satu kesalahan, dan kafarahnya ditanamnya. Kalau dululah makna masjid tak ada hamparan, tak ada mamar ni, tanah aja. Jadi kalau dia sembahyang tadi dia berludah tadi, makna kafarahnya, penebus dosanya, penebus kesalahannya, dia kena kambus balik air liur ni. Kalau atas masjid sekarang ni dia kena basuh lah. Dia kena basuh. Dan sepatutnya seeloknya mana? Ludah dalam kocek kita. Ludah dalam kocek kita. Contoh ada sisa makanan kita nak buang buang dalam kocek. Jangan kocek kawan kita sebelah kocek kita. Dah tu batal tak sembahyang? Tak batal. Tak batal. Contoh dia terbatuk keluar kahak contohnya. Terbatuk keluar kahak. Kalau telan balik batal sembahyang. Kalau telan balik batal sembahyang. Kalau nak kemam tak boleh baca. Dia terbatuk contohnya, terkeluar kahak, sisa makanan. Kalau nak kemam, nak baca Fatihah macam mana? Kemam tu. Jadi mau tak mau nak kena buang. Nak buang mana? Buang dalam poket je. Ataupun ada sapu tangan ke tisu ke, buang apa tu masuk sapu tangan. Tak apa. Habis. Dan setengah daripadanya bertelekan pada pinggangnya kerana ditegah. Orang semayang nak telekan pula dah, cekak pinggang semayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Tengah semayang bertelekan pula dah, cekak pinggang tengah semayang. Jangan buat kerja lah. Tengah sembahyang bertelekan pada pinggangnya kerana ditegak pada hari dan kerana menyerupa dengan orang yang takabur dan syaitan. Syaitan ni rupanya suka cekak pinggang. Dalam sembahyang jangan cekak pinggang. Alhamdulillahirabbil alamin. Imam satu mentang-mentang naik round dia usau, main cekak pinggang. Tu apa satu imam tu cekak pinggang. Dia imam satu round dia usau, lepas tu dia cekak pinggang. Tak peduli sembahyang seorang ke apa, makna contohnya bertekak pinggang, bertelekan pinggang tu makruh. Sebab apa? Ditegah pada hadis. Dan kerana menyerupa dengan orang takabur, orang sombong. Orang sombong ni suka cekak pinggang. Orang cekak pinggang ni orang sombong. Makna jangan tiru perbuatan orang sombong ataupun syaitan. Syaitan suka cekak pinggang ni. Orang perempuan suka tak cekak pinggang? Jangan orang buat. Jangan cakap pinggang. Dan demikian lagi ahli neraka apabila mengambil kesenangan yang dikerjakan dengan yang demikian itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Jadilah nanti ada rezeki mudah-mudahan bihauli wa biquwati Allah SWT Muhammad. Allah panjangkan umur kita. Jumpa lagi insya-Allah. Salah silap kekurangan kelemahan saya minta ampun maaf banyak-banyaklah. Mudah-mudahan kita semua diberi kesihatan, keafiatan oleh Allah SWT untuk ibadah, dimurahkan rezeki untuk ibadah, diampunkan segala dosa-dosa kita, dosa ahli keluarga kita, kedua ibu bapa kita, ibu bapa mertua kita, ahli keluarga kita semua sekaliannya, anak-anak kita, cucu cicit tiang kita, sahabat andai, kawan-kawan kenalan kita semuanya, mudah-mudahan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sentiasa memberi bimbingan zahir dan batin kita. Mudah-mudahan Allah tidak melupakan kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sentiasa memberi rahmat dan keredaannya kepada kita semua. Mudah-mudahan dia rezekikan kita husnul khatimah. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita direzekikan oleh Allah masuk syurga tanpa hisab. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kemenangan, kejayaan kepada umat Islam sekalian yang di atas muka bumi Allah Ta'ala ni.
yang mana sedang dia dizalimi oleh orang-orang yang zalim. Mudah-mudahan diberi pertolongan, perlindungan, kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Insyaallah jumpa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma rabbana fa'alna bima 'allamtana rabbana 'allimna alladhi yanfa'una rabbana faqih ahlana wa qurabati lana fi dinina ma alikutul unsa wa dzakara sallallahu sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum minna wa minkum dzurriyyatan. Ya Karim. Saya bayar dah sebelah asli. Ha? Dah sebelah asli banyak di sebelah. Saya sudah di sini. Boleh. InsyaAllah. Saya tahu. Jangan tengok jaga perasaan dia. Dia mesti siapa dia. Jaga perasaan. Ustaz, Ya Pakcik. macam tayak awal ni kita terlajak tayak akhir. Macam mana cerita? Tahiyat awal. Kena